Ya Allah. Okey. Assalamualaikum. Dengar ya? Dengar. Okey, dengar, boleh mula. Okey, baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Nur Azimah dan rakan pelajar. Sekejap ya. Untuk Imran, siapa ni yang cakap ni, Imran suara kamu putus-putus lah. Ada tak yang orang yang boleh bercakap suara dia? Saya selaku wakil kumpulan 1 dengan okey pula. kumpulan kami telah memilih angan-angan Mak Jenin dan seterusnya adalah ahli kumpulan kami. Diri daripada Muhammad Fahmi. Dah kenapa? Assalamualaikum Doktor. Kalau kamu tak boleh, video tak boleh nak keluar suara, kamu cakap lah. Kamu boleh bentang cakap. Saya ganti saudara Imran tadi. Minta maaf Doktor atas kekurangan kami. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua. Kami daripada kumpulan 1 akan menceritakan tentang sastra rakyat, iaitu cerita jenaka, dengan tajuk tugasan yang kami pilih adalah Angan-angan Mak Jenin. Okay. Ahli kumpulan kami terdiri pada 5 orang, iaitu yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Faiz bin Ahmad Muzli daripada ISMP Sejarah. Yang kedua, Muhammad Izzuddin bin Hisham daripada ISMP Sejarah. Yang ketiga, Muhammad Imran bin William daripada ISMP Kesusastraan Melayu. Yang keempat, Hamidah binti Alia Susan. Dan yang kelima, Siti Syahirun Nisa binti Mat Salim. Ketiga-tiga mereka adalah daripada ISMP Kesusastraan Melayu. Baiklah, saya teruskan dengan cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan salah satu contoh sastra lisan. Cerita yang berkisahkan watak-watak lucu dari sifat dan tindakannya. Antara contohnya, watak terlalu bodoh sehingga sering melakukan kesilapan yang mendatangkan kecelakaan. Seterusnya, watak yang melakukan tindakan salah tetapi melucukan kerana kebodohannya, dan ada waktu tertentu dia kelihatan pintar dalam lucunya. Watak lucu bijak menipu orang lain. Sebagai contoh cerita rakyat ini adalah Lebay Malang dan Pak Kaduk. Ia berkisahkan pengalaman hidup masyarakat, namun tertumpu kepada cerita tahyul. Seterusnya kami beralih pada tugasan kami, Angan-angan Mak Jenin. Sinopsis cerita ini adalah mengisahkan tentang seorang pemuda yang pemalas tetapi sering berangan-angan menjadi kaya raya bernama Mak Jenin. Pada suatu hari,
Pak Mat yang merupakan ketua kampung memintanya memetik kelapa dan akan memberinya daging kambing sebagai habuan. Mak Jenin pun memanjat pokok kelapa tersebut yang tinggi dengan gembiranya. Lalu terlihat anak gadis Pak Mat dan tanpa disedarinya dia mula berangan-angan. Mak Jenin ni berangan-angan untuk menjadi seorang yang kaya dan memperisterikan anak Pak Mat itu dan membuatnya terlampau gembira sampai dia menjerit, "Aku kaya!" dengan mengangkat kedua-dua tangannya sebelum jatuh. Jadi selepas kisah itu ada yang mengatakan Mak Jenin ni meninggal dunia setelah jatuh daripada pokok kelapa dan ada juga yang mengatakan dia hanya cedera sahaja. Seterusnya, nilai daripada cerita ini adalah yang pertamanya adalah nilai berwawasan. Kenapa nilai berwawasan ni? Kerana Mak Jenin tidak hanya berangan-angan duduk di bawah pokok, malah sebaliknya dia memanjat pokok sambil membuat perancangan dalam angan-angannya. Angan-angannya juga menunjukkan dia seorang yang mempunyai perancangan yang teratur untuk menjadi orang yang kaya. Yang kedua adalah nilai kebijaksanaan. Mak Jenin menunjukkan kebijaksanaan melalui perancangannya akan menjadi orang kaya. Dan Jenin juga tidak mengimpikan kekayaan dengan mudah, tetapi dia berusaha dari peringkat rendah dan setiap peringkat perancangannya boleh diterima akal. Maksudnya Mak Jenin ni dia dah menyusun atur perancangannya untuk menjadi orang kaya, bermula dengan memanjat pokok kelapa dan seterusnya lah. Dia ada step by step untuk menjadi seorang yang kaya. Yang nilai yang terakhir adalah nilai kepatuhan. Dapat dilihat apabila Pak Mat memintanya memetik buah kelapa di pohon yang tinggi dan akan diberikan ganjaran kambing. Apabila mendengar perkara itu, dia lalu memanjat pokok kelapa tersebut sambil berangan-angan. Seterusnya saya ke pengajaran pula. Terdapat 3 pengajaran dalam tugasan kami ini, iaitu yang pertama adalah berani berfikir dan berwawasan. Seperti mana dapat dilihat bahawa Mak Jenin seorang yang mempunyai pemikiran yang cemerlang dengan merancang untuk menjadi kaya. Yang kedua adalah Mak Jenin seorang yang berwawasan apabila memikirkan untuk mengembangkan perniagaannya daripada sebiji kelapa. Dari sini kita macam tadi nilai tadi, dia dah menyusun atur perancangan dia. Maknanya dia dah memikirkan daripada perniagaannya sebiji kelapa tersebut, dia telah memikirkan untuk mengembangkan dia punya bisnes tersebut. Pengajaran yang kedua adalah berfikir secara positif, kreatif dan imajinatif. Dapat dilihat bahawa Mak Jenin merupakan seorang yang berfikiran positif walaupun tidak mempunyai bentuk fizikal yang cergas, tetapi dia berani untuk berfikir menjadi orang kaya melalui perniagaan yang difikirkannya. Dapat dilihatlah Mak Jenin ni dia positif dan dia seorang berani juga sebab tak semua orang berani untuk memanjat pokok kelapa walaupun orang tersebut mempunyai fizikal yang cergas dan ataupun fit. Tak semesti dia berani memanjat pokok kelapa, betul. Tapi Mak Jenin ni dia seorang positif. Maknanya dia panjat pokok kelapa dia beranggapan yang baik-baik saja. Untuk menjadi orang kaya dia sanggup melakukan tersebut. Pengajaran ketiga ataupun pengajaran yang terakhir sekali adalah tidak memandang rendah terhadap orang lain. Mak Jenin merupakan seorang yang sering berangan-angan, oleh itu masyarakat sering tidak menganggapnya. Macam itulah masyarakat realiti sekarang ni. Bila kita nampak orang ni berangan sikit kita akan macam masyarakat akan pandang Mamat ni tak betul lah, macam dia pemalas tapi kuat berangan tapi tak ada usaha. Tapi kita tak nampak usaha dia. Macam itulah pengajaran daripada cerita ni. Sebab cerita ini disampaikan adalah cerita Mak Jenin agak berlainan sedikit daripada cerita-cerita jenaka yang lain kerana Mak Jenin digambarkan lambang kepada masyarakat Melayu lama yang mempunyai cita-cita yang tinggi dan untuk mencapai cita-cita perlu ada usaha atau azam, halangan, dugaan dan sebagainya. Persoalannya di sini,
Mengapa harus mak jenin mati apabila dalam angan-angannya memeluk puteri cantik yang menyebabkan jatuh lalu mati? Jika kita melihat isi dalamnya, ternyata masyarakat Melayu lama ketika itu mempunyai cita-cita yang tinggi. Mak Jenin hanya satu lambang pada masyarakat Melayu yang berjiwa besar untuk mencapai sesuatu, tapi oleh sebab-sebab tertentu, misalnya mungkin penjajah yang tidak mahu masyarakat Melayu mempunyai didikan yang baik dan ditakuti akan mengalahkan kedudukan penjajah ketika itu. Berkemungkinan juga Mak Jenin adalah lambang pada segelintir masyarakat yang suka ingin maju dan bersaing, tetapi semangat begini dibunuh oleh masyarakat Melayu itu sendiri. Banyak kemungkinan yang boleh diandaikan melalui cerita Mak Jenin, tetapi yang pentingnya ialah pengajaran yang tersirat di dalamnya yang memerlukan khalayak berfikir. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada kumpulan kami. Terus dengan aktiviti ya. Baiklah, saudara Izzuddin akan mengetuai. Tak. Dia dengar tak? Okey, jadi memandangkan ini kumpulan 1 hingga 4 yang akan buat pembentangan, jadinya kumpulan 1 ataupun kumpulan kami akan nak minta bantuan daripada kumpulan berapa ya Ida? Lupa dah. Okey. Kumpulan ataupun kumpulan 5 ataupun kumpulan 5 dan kumpulan 6 boleh juga ahli kumpulan 5 dan kumpulan 6 untuk kami punya aktiviti soalan ni. Nanti kami akan berikan link dekat komen. Jadi boleh masuklah untuk aktiviti ni. Okey, untuk aktiviti kumpulan, pastikan kumpulan yang dipilih tu kalau boleh buka kamera dia lah. Kumpulan 5 dengan kumpulan 6 dah dipilih tadi. Okey, kumpulan yang bentang pun buka kamera kumpulan 5 dan kumpulan 6. Okey, sebab nak menandakan kehadiran kamu. Nanti macam mana nak buat aktiviti kalau kamu tak tunjuk diri kamu ataupun kumpulan ni share link tadi. Kumpulan kamu share link ke macam mana? Kamu pilih. Okey, link kamu dah hantar dalam grup ke? Okey, grup. Alright, kumpulan 5 dengan kumpulan 6 sahaja yang jawab Jadi saya nak tengok dalam Izzuddin nanti boleh ni tak? Tunjuk dekat sini tak? Saya akan present soalan tu sekali. Alright. Jadi elaklah minta kumpulan 5 dan 6 tu untuk login tu. Okey. Kumpulan nanti Faiz kamu tik ke yang nama yang ada kumpulan 5 dengan kumpulan 6 yang ada nama yang join. Ya. Kalau tak ada nama saya akan ni lah take note lah dia tak hadir ke atau ada apa masalah dia kena maklum saya lah. Okey? Boleh mula ya. Sorry saya tak boleh buka kamera. Tak apa, tak buka tapi kamu join. Okey. Okey, sekejap Izzuddin ada masalah sikit. Sekejap. Yang lain boleh masuk dulu. Ya, 2 kumpulan je.
Nak tanya, selain daripada 2 kumpulan tu, kalau ada yang lain nak main juga, boleh ke? Nanti Okay, pada kumpulan kepada kumpulan 5 dan 6 boleh masuk dan isi link ni. Pada siapa yang nak main juga boleh masuk juga, isi dia punya game pin ni. Kalau boleh ramai lagi nak main lagi bagus sebab lagi meriah. Rahsia di tempat yang kedua di situ kita lihat Farid diikutinya. Afiq Hashim mendahului. Apa mendahuluinya belum start lagi. Tak, nama sabar. Buat bertenang orang kampung. Game pin dia yang 700 8709. Okay, ada lagi ke yang belum masuk? Ya, kita kena tunggu lagi mereka yang nak masuk. Afiq sabar. Nampak macam betul tu. Semangat. Yang lain dah ke? Yang terutama sekali kumpulan 5 dan 6 dah ke? Semua ada yang dah masuk ke? Kumpulan 5 rasanya cukup. Okay, kalau dia tu maksudnya dia tak attend. Kita bagi masa sekejap je untuk dia masuk. Kalau kamu tengok Faiz tengok dia tak masuk tu maksudnya dia tak attend. Baiklah, kami buka lagi seminit untuk tidak membuang masa dengan banyak. Yang terutama sekali kumpulan 5 dan 6. Diminta masuk. Osman Kitty pun ada. Mantap lah. Okay, kita mulakan. Soalan yang pertama. Siapa yang kena? Apakah definisi cerita jenaka? Okay, dia ada 4 jawapan. Di manakah yang betul?
Okay, tahniah pada yang betul. Okay, leading board, Ira daripada kumpulan 13 mungkin. Seterusnya, sifat watak lucu dalam cerita jenaka dibagi kepada 3 golongan. Watak bodoh, watak pintar. Oh, watak pintar bodoh dan watak pintar saja. Okey, pilih atau betul ataupun salah. Dah ke semua? Betul. Oh, leading point dah bertukar. MA. Jenis-jenis cerita jenaka, soalan yang ketiga. Ya, cerita jenaka tempatan, cerita jenaka pengaruh dan lain-lain. Oh, Red Warrior sedang mendalui. Mantap, Pak Bu. Soalan keempat, Mak Jenis mengisahkan tentang seorang yang apa? Mak Jenis sanggup berusaha untuk mencapai impiannya. Betul atau salah? Minta maaf, soalan tu soalan bonus sebenarnya. Saudari Zudin salam buat soalan tu. Aduh. Sabar kamu. Sabar, jangan marah saya. Kesilapan teknikal yang datangnya daripada Izzuddin tadi. Kita seterusnya. Pengajaran yang boleh diambil daripada Mak Jenin adalah kawan-kawan semua pilih jawapan yang betul. Saudara Muhammad Afiq jangan ke depan sangat, takut termasuk pula dalam kuis ni. Ya, Desi pula mendalui carta scoreboard kita pada pagi ni. Terusnya soalan yang ketujuh adalah berdasarkan pembentangan berapakah nilai yang terdapat dalam slide pembentangan? Ya, ada 3 saja. Masih mendalui. Motor masih hidup. Nilai yang terkandung dalam slide ialah, okay, boleh pilih jawapan dia. Yang mana satu, pilih yang nanti.
Mari kita lihat siapa yang kena. Berwawasan kebijaksanaan dan kepatuhan. Masih mendalui. Mantaplah. Dikuati. Soalan yang ke-9 adalah cerita jenaka kebiasaannya tertumpu pada cerita jeng jeng jeng. Pada cerita tahyul. Dan soalan yang terakhir adalah pada akhir cerita ini, Mak Jenny telah berkahwin dengan anak Pak Mat. Betul atau salah? Ya, betul. Adakah betul-betul terjadi? Mencari lagi dua jawapan. Empat, mencari lagi seorang. Seorang, tak apa, masa sedang berjalan. Dan jawapannya adalah salah. Tidak sempat berkahwin, telah terjatuh daripada pokok. Dan nombor 3 adalah MA ataupun Ma. Nombor 2 adalah Fas. Dan juara kita Daisy. Tahniah kepada Daisy. Daripada kumpulan apa? Siapa Ali? Kumpulan 8. Tahniah Daisy, tahniah. Kalau boleh tepuk, saya dah tepuk tangan berdiri semua. Okey, tahniah bulan 1 pembentangan yang terbaik walaupun masa agak ni tapi akan menjadi panduan kepada kumpulan yang lain. Ya. Tahniah. Baik, seterusnya terima kasih kumpulan 1, seterusnya kumpulan 2. Boleh sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu saya minta maaf kerana tak dapat buka kamera. Lain di kawasan saya agak kurang stabil. Takut nanti kan terbuka kamera terlihat pula. Saya start je, Doktor. Okey, terus. Assalamualaikum pembuka dendang. Salam kuhulur buat iringan. Kumpulan 2 datang bertandang. Mengharap sambutan dicebik jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria selaku bagi pensyarah bagi subjek BSS 3173 Prosa Melayu serta rakan-rakan sekalian. Baiklah, pada hari ini kami kumpulan 2 akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan cerita binatang. Sebelum kami pergi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan. Yang pertama Nur Syahidatul Syuhada, yang kedua Suhaida, yang ketiga Amirah Nurul Adliana, yang keempat saya sendiri Amiruddin bin Ato, dan yang kelima
Nurul Qawimah Aini binti Mat Azlim. Teruskan. Pengenalan kepada cerita binatang. Baiklah, cerita binatang ni merupakan salah satu daripada sejenis cerita rakyat dalam bentuk sastra lisan ataupun sastra rakyat Melayu. Cerita binatang ni pula amatlah popular sejak daripada zaman dahulu kala lagi. Selain itu, cerita ini juga disebut sebagai cerita Mergastua. Menurut Kamus Dawan edisi keempat, Mergastua bermaksud binatang-binatang di hutan. Watak binatang yang diceritakan dalam cerita binatang ini pula diandaikan bahawa mereka dapat bercakap, berfikir dan bertindak seperti manusia seperti kita sendiri. Manakala watak manusia pula hanyalah sebagai pemburu ataupun orang yang kita panggil hodoh, bukan hodoh, maksud saya bodoh, yang mana mereka diperdayakan oleh binatang-binatang di dalam hutan. Terusnya, saya ceritakan pula bagaimana ciri-ciri cerita binatang. Watak-watak dalam cerita binatang ini ialah semestinya binatang itu sendiri. Contohnya kalau cerita berkaitan dengan hikayat Sang Kancil, mungkin watak yang diceritakan dalam cerita tersebut ialah kancil tersebut sendiri. Dan begitulah jika berkaitan dengan haiwan-haiwan yang lain, haiwan itu sendiri yang akan menjadi watak utama dalam cerita tersebut. Jika kita ingat kembali, kisah yang ditimbulkan dalam cerita binatang ini tidak ada bezanya dengan kisah kehidupan manusia. Binatang-binatang tersebut juga akan berjiwa dan tingkah laku sama seperti manusia. Watak manusia dalam cerita binatang ini pula tidaklah berperanan penting, sekaligus hanyalah berperanan sebagai pemburu ataupun manusia yang dapat diperdayakan oleh binatang tersebut sendiri, seperti mana yang saya ceritakan sekejap tadi. Seterusnya, apakah fungsi cerita binatang? Yang pertama, cerita binatang ini kita bolehlah difungsikan sebagai sebuah hiburan. Cerita binatang ini merupakan cerita yang melucukan, seperti bagaimana binatang yang kecil dapat memberdayakan binatang yang besar. Dapat juga ceritakan bagaimana binatang dapat memperdayakan manusia. Sebagai contohnya, tersebut tentang cerita kancil. Pasti anda semua mengenal pasti bahawa ingat dia tentang cerita kancil, pasti kita ingat bahawa kancil merupakan binatang yang cerdik dalam jika kita ingat tentang cerita binatang. Yang kedua, fungsinya juga ada sebagai pengajaran ataupun unsur didaktik yang mana pengajaran kepada pekerjaan manusia supaya menggunakan akal dalam melakukan sesuatu perkara. Seterusnya saya serahkan kepada Amirah Nurul Adiana untuk membentangkan contoh cerita binatang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, saya akan meneruskan bagi contoh cerita binatang. Cerita binatang yang kumpulan kami pilih adalah Sang Kancil dan Sang Buaya. Pada suatu hari, Sang Kancil berasa sangat lapar dan ingin makan buah-buahan. Sang Kancil ingin mendapatkan buah rambutan itu, tetapi pokok buah rambutan itu berada di seberang sungai. Oleh itu, Sang Kancil terpaksa menyeberangi sungai. Sang Kancil menggunakan akalnya untuk melepaskan diri daripada Sang Buaya. Sang Kancil memberitahu Sang Buaya bahawa Raja Sulaiman, iaitu Raja Rimba, menjemputnya ke kenduri yang akan diadakan pada minggu hadapan di rumahnya. Setelah Sang Buaya dan rakan-rakannya bersetuju, Sang Kancil menyuruh mereka berbaris. Sang Kancil pun melompat di atas badan Sang Buaya sambil mengira. Sang Kancil berjanji akan memaklumkan kepada Raja Sulaiman tentang persetujuan Sang Buaya untuk menghadiri majlis kenduri Raja Sulaiman.
sang buaya dan rakan-rakannya bersorak kegembiraan. Sang kancil berasa lucu dan tanpa disedari, sang kancil ketawa mengejek-ngejek sang buaya. Sang kancil mengatakan bahawa mereka telah ditipu olehnya. Baiklah, ringkasan daripada cerita ini dapat dilihat bahawa sang kancil ingin memakan buah rambutan yang berada di seberang sungai, namun terdapat halangan di hadapannya. Jadi, dia menggunakan akalnya dengan menggunakan nama Raja Sulaiman kepada sang buaya bahawa Raja Sulaiman itu ingin menjemputnya untuk menghadiri majlis yang akan diadakan pada minggu hadapan. Jadi, sang buaya dan rakan-rakannya bersetuju dan sang kancil menyuruh mereka beratur untuk mengira jumlah yang akan hadir pada majlis tersebut. Apabila sang kancil mengira pada buaya yang terakhir, sang kancil telah pun berjaya untuk melepasi sang buaya dan berjaya untuk mendapatkan buah rambutan. Di situ dapat dilihat bahawa sang kancil telah berjaya untuk memperdaya sang buaya dan rakan-rakannya. Baiklah, seterusnya adalah watak sang kancil. Sang kancil merupakan seekor kancil yang cerdik, licik dan tangkas. Dia sentiasa mencari jalan untuk melepaskan diri dari pemangsa dan menjadi hakim di hutan untuk menyelesaikan masalah di hutan. Telinga kancil bergerak kerana sudah dapat idea yang bagus. Seterusnya, nilai-nilai murni. Terdapat 3 nilai murni. Yang pertama, berusaha. Sang kancil tetap berusaha meskipun terdapat rintangan di hadapannya. Dia menggunakan pelbagai cara seperti memperdayakan buaya untuk mendapatkan buah tersebut. Seterusnya adalah berani. Sang kancil berani menggunakan nama Raja Sulaiman untuk mendapatkan pertolongan daripada sekelompok buaya yang terdapat di dalam sungai itu. Raja Sulaiman merupakan pemerintah sekalian haiwan dalam hutan. Oleh sebab buaya mendengar terdapat titah daripada Raja Sulaiman, semua buaya beratur untuk sedia dihitung oleh sang kancil. Di sini dapat dilihat keberanian sang kancil. Seterusnya, yakin. Sang kancil tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan untuk menghadapi sang buaya. Dia tetap juga yakin bahawa dia akan sampai selamat kat seberang tu, walaupun dia tahu bahawa buaya tu boleh makan dia. Tapi dia tetap yakin juga yang dia akan selamat. Okey, akhir sekali adalah motif pengajaran. Yang pertama, kita hendaklah berfikir dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara. Seperti yang dilakukan oleh sang kancil, dia berfikir dahulu cara untuk menyelesaikan masalah itu sebelum melakukannya dengan menggunakan nama raja itulah untuk seberang ke sungai. Baiklah, yang kedua adalah kita hendaklah bijak dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Akhir sekali, janganlah kita mudah mempercayai kata-kata seseorang tanpa usaha periksa. Seperti yang kita dah tengok tadi, sang buaya mudah terpedaya dengan sang kaca kerana dengan jemputan daripada Raja Sulaiman. Dia terus bersetuju dengan kata-kata sang kaca tanpa percaya dengan kata-kata dia. Terus dia bersetuju. Baik, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Kami akan teruskan dengan Okey, selesai sudah pembentangan kita berkaitan dengan cerita binatang. Jadi kita akan bermain kuis. Mohon jasa baik daripada kumpulan 7 dan juga kumpulan 8 ataupun daripada mana-mana kawan-kawan kita yang lain untuk join kuis ni. Nanti tekan link di ruang komen.
Kita tunggu kawan-kawan kita masuk dulu ya. Sekarang baru 37. Okey, sekarang dah 38. Saya andaikan daripada kumpulan 7 dan juga kumpulan 8 ada ya semua. Okey, kuis ni kita nak tengok ya sama ada kawan-kawan kita yang lain tu fokus tak semasa kawan-kawan saya membuat pembentangan sebentar tadi. Okey, kita boleh mulalah sekarang. Kuis ni hanya akan dapat lihat soalan daripada kawan-kawan kita yang join game ni ya. Okey, nampaknya Red Warrior telah mendahului di tempat pertama. Okey, sekarang beralih kepada Amir. Okey, sekarang Hussein pula. Okey, Red Warrior balik kepada tempat pertama. Tak ada siapa yang boleh dapatkan tempat pertama ya selain Red Warrior. Ada lagi beberapa orang yang belum selesai ya. Kita tunggu sekejap ya.
Okey, ni adalah soalan-soalan tadi dalam kuis tersebut. Okey, nampaknya tempat pertama adalah Red Warrior. Yang kedua apa ni? Kero daripada kumpulan 8 dan juga yang ketiga daripada Fast. Okey, Red Warrior ni daripada kumpulan berapa ya? 17. Oh, daripada kumpulan 17. Okey, okey. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kumpulan 2. Awak kumpulan yang dipilih kumpulan 7 dan 8 tak menang ni. Okay, siapa yang tak attend tu kumpulan 7 8 nanti tolong bagi kat saya. Nanti kamu check balik 7 dan 8 yang tak join quizzes. Okay, sebab yang wajibnya adalah kumpulan 7 dan 8 ya. Yang lain tu penghibur di kala luka. Penghibur di kala duka lara. Bila kumpulan 7 dengan 8 tak berapa nak masuk, kumpulan lain tu boleh masuk. Nanti kumpulan 2 tolong bagi nama yang kumpulan 7 8 yang tak attend quiz tu Termasuk juga kumpulan 1 tadi. Okey, tolong bagi kat saya nama yang tak join quiz kumpulan 5 dan 6 tu. Baik, Tania kumpulan 2 ada nak tanya ke kepada kumpulan 2 tentang cerita binatang? Tak ada, semua jelas ya? Jelas. Baik. Jelas. Kita terus dengan kumpulan 3, cerita pelipara. Nur Syazwani, silakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada doktor dan semua rakan kelas. Okay, kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tajuk Pengelipur Lara Hikayat Indra Putra. Okay, ahli kumpulan kami ialah Fitrah Koyu binti Lamsin, Rosita binti Rosli, Nik Nur Syazwani binti Saidi, Nur Syazwani binti Mazlan dan saya sendiri Muhammad Zuhilmi bin Muhammad Fuzi. Okey. Apa itu cerita Pelipur Lara? Cerita Pelipur Lara ini dibagikan kepada 3, iaitu kelahiran, pengembaraan dan penyelesaian. Cerita ini mementingkan kisah pengembaraan putera-puteri raja dan diakhiri dengan kebahagiaan. Watak-watak yang digambarkan ialah kacak, handal dan penuh kesaktian serta memiliki keistimewaan. Selalunya, penggambaraan adalah untuk mencari pasangan. Okey, ini adalah watak-watak yang terdapat dalam hikayat Indah Putra. Temanya ialah kasih sayang dan perjuangan dan watak-wataknya ialah Indah Putra, Raja Bikrama Buspa, Tuan Puteri Jamjan Ratna Dewi, Puteri Jamjan Dewi Gemala Ratna, Nenek Kebayan, Perdana Menteri, Raja Syahian, Barma Sakti, Nobat Rum Shah, Jin Kasih, Peri, Maharaja Shah Tokan, Puteri Ratna Gemala Nehran, Puteri Seganda Cahaya Iram, Raja Baharum Tagak, Puteri Cendeраlela Nur Lela, Tuan Puteri Mengindara Peri Bulan.
Okey, ini adalah sedikit cerita mengenai hikayat Indah Putra ini, ialah mengisahkan mengenai seorang jejaka yang lahir dari keluarga Raja Bikramapuspa dan membesar dalam keluarga Perdana Menteri. Beliau merupakan jejaka yang handsome dan membesar sebagai seorang yang bijak. Indah Putra mengahwini beberapa orang wanita selepas banyak melakukan pengembaraan dan menghadapi banyak situasi dan halangan. Pengajaran yang terdapat di dalam hikayat Indra Putra. Satu ialah sopan dan berbudi bahasa. Hal ini kerana Indra Putra adalah seorang jejaka yang selalu melakukan kebaikan kepada orang lain di sekelilingnya tanpa mengira darjat, pangkat atau sebagainya. Sebagai bukti, sifat baik Raja Shahyan menjamu rakyat dengan hasil buruan. Maka pada suatu hari, Raja Shahyan pergi berburu ke dalam hutan. Setelah beroleh perburuan, maka raja itu pun kembali pada istana dengan segala menteri hulu balang dan rakyat balanya. Setelah itu, maka terjamukan makan minum dengan segala menteri hulu balang rakyat sekalian. Demikian pekerjaan baginda. Nilai yang kedua ialah berpegang kepada agama. Maka ujar oleh Indra Putra, "Ya Tuanku Perdana Menteri, bahawa sekalian hamba Allah lupa dan tersalah juga bahagiannya dan patut serahkan diri patut kepada Tuhan yang Maha Kuasa akan memeliharakan hambanya." Nilai yang ketiga ialah nilai kasih sayang. Hal ini demikian kerana Indra Putra sangat menghargai jasa baik Perdana Menteri, malah sanggup menggadaikan nyawanya untuk insan yang disayangi. Buktinya, maka dilihat oleh Indra Putra, Perdana Menteri duduk masyghul itu, maka fikir Indra Putra di dalam hatinya, kerana Perdana Menteri itu banyaklah kasihnya padaku dan akan pekerjaan ini di atas batu kepala Perdana Menteri juga tertanggung. Jikalau demikian, baiklah nyawaku akan balasnya. Setelah sudah fikirnya itu, maka Indra Putra pun berkata kepada Perdana Menteri, "Ya Tuanku Perdana Menteri, janganlah Tuan hamba bercinta lagi. Adapun hambalah pergi ke sana kepada Burma Sakti itu." Nilai yang keempat ialah keberanian. Hal ini demikian kerana sifat Indra Putra yang berani telah berjaya menepis segala bentuk cabaran. Buktinya, maka kata tengkorak itu, "Mudah-mudahan dipelarihi Tuan dan Tuan hamba." Maka ia merupakan dirinya seperti rupa orang itu dan pedang itu di punggungnya kepada tangannya. Maka Indra Putra pun bertemu dengan raksasa itu. "Hai," katanya, "orang muda, ambil olehmu pedang pada tanganku ini." Maka Indra Putra pun melompat seraya bertepik merampas pedang pada tangan raksasa itu. Maka pedang itu pun dapat Indra Putra dengan ditolongkan oleh Tuhan yang Maha Besar. Maka lalu diperangkanya kepala raksasa itu jadi penggal dua. Tujuan hikayat ini disampaikan kepada masyarakat ialah masyarakat perlu berani mencuba sesuatu yang baru. Menurut hikayat ini, Indra Putra telah memberanikan dirinya untuk mendaki gunung dan menemui raksasa yang amat ajaib. Keberanian dan ketekasannya semasa berlawan telah membuahkan hasil apabila Indra Putra berjaya menewaskan raksasa itu. Sikapnya yang berani dan selalu berfikir positif walaupun bukan di bidangnya wajar diberi pujian. Oleh itu, jelaslah hikayat ini menyuruh masyarakat untuk berani dalam melakukan sesuatu yang berani bagi mengukur tahap keupayaan diri. Yang kedua ialah kita perlu mempunyai matlamat hidup yang jelas. Sepanjang perjalanan mendapatkan ubat beranak, Indra Putra berjaya menewaskan beberapa makhluk liar di gunung. Sebagai balasan, dia ditawarkan bernikah dengan Puteri Jamjan Dewi Gemala Ratna. Walau bagaimanapun, Indra Putra tetap meneruskan misi bertemu Burma Sakti demi mendapatkan sekutum bunga Tanjung. Oleh itu, jelaslah bahawa penyampaian hikayat ini bertujuan bagi mengingatkan masyarakat untuk berpegang kepada matlamat hidup walau diuji dengan pelbagai kemewahan. Yang ketiga ialah kita harus menghargai kebaikan insan lain. Permaisuri Raja Syamsian telah mengahwinkan puterinya iaitu Tuan Puteri Mangindra Seri Bulan bersama Indra Putra. Atas jasa Indra Putra, puterinya telah sembuh daripada penyakit yang unik iaitu tiada siapa yang mampu menyembuhkan sehingga
akhirnya mereka bertemu dengan Indra Putra. Oleh itu, kita perlu sentiasa menghargai jasa baik insan lain agar hidup kita lebih harmoni. Dan yang keempat ialah kita juga seharusnya perlu bertanggungjawab dalam memegang sebuah amanah. Indra Putra telah berkhidmat kepada Raja Samsian dalam hidupnya. Dia telah diamanahkan bertemu Barma Sakti di Gunung Mali Kali untuk mendapatkan ubat beranak. Indra Putra tetap bersemangat walaupun terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran yang ada daripada raksasa, badak, naga, geroda. Oleh itu, hikayat ini menceritakan bagaimana berat tanggungjawab sebuah amanah dalam kehidupan. Okey, sekian itu saja. Boleh terus kepada kuis. Okay, baiklah semua, kita akan teruskan menjawab kuis ya. Saya harap kumpulan 1 dan 2 boleh masuk dan kumpulan lain yang mana nak join pun boleh. Link dan pin dia ada dekat chat box ya. Jadi kita tunggu rakan-rakan yang lain dulu. Baiklah, sekarang sudah 43 orang. Yang mana nak join lagi boleh masuk. Baiklah, saya rasa kita boleh mulakan ya.
Okay, bagi soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan cerita Pengelipu Lara? Okay, jawapannya cerita yang berkisahkan pengembaraan putera-puteri raja pada zaman dahulu. Okay, soalan kedua, siapakah ayahanda kepada Indraputra dan apakah nama kerajaan yang diperintahnya? Okay, jawapannya adalah Raja Bikramabuspa ya. Seterusnya. Okay, nampaknya Afiq Hashim berada di kedudukan yang pertama ya. Dan soalan yang ketiga, berikut merupakan nilai keberanian yang terdapat dalam cerita hikayat Indraputra itu, kecuali ya, jawapannya Indraputra menyembunyikan baju Tuan Puteri Sari Ratna Gemala Nehra. Kemudian soalan yang keempat, berikut merupakan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam hikayat Indraputra, kecuali ya, jawapannya adalah saling tolong menolong. Baiklah, soalan yang terakhir, yang manakah tujuan sebenar hikayat Indraputra yang disampaikan kepada masyarakat? Jawapannya, kita haruslah bersikap tanggungjawab dalam memegang sesebuah amanah. Ya, nampaknya yang berada di kedudukan pertama adalah Zahira, kemudian yang kedudukan kedua si RJ dan kedudukan yang ketiga Ali. Tahniah kepada semua saya ucapkan, dan tahniah juga kepada rakan-rakan yang lain yang join permainan ini. Sekian, terima kasih. Okay, baik, tahniah kumpulan 3. Ada nak tanya apa-apa tentang cerita Pengelipu Lara? Tak ada, semua jelas ya? Sekiranya ada pertanyaan boleh tanya. Kalau kumpulan 3 tak dapat jawab, saya boleh jawab. Okey, kalau tak ada apa-apa kita terus dengan kumpulan 4. Okey, dipersilakan kumpulan Siti Nur Amirah. Kejap Rota. Hello, dengar tak? Dengar tak? Okay, dengar terus. Dengar, tak ada masalah, boleh terus.
Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nur Azimah dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan mengenai cerita mitos, dan mitos yang kami pilih ialah mitos yang cukup sinonim dalam kalangan masyarakat, terutamanya masyarakat di bumi Sarawak, bumi Kenyalan. Next slide. Sebelum memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami, iaitu Nur Izzati Sukiamanis, Siti Nur Amirah binti Osman, Nur Marina Muhammad Tahir, Nur Anis Alfifah Rabbani dan saya sendiri, Syamsila binti Razali. Next slide. Slide seterusnya. Slide seterusnya. Dah tak mitos kan? Tak kenal maka tak cinta. Terlebih dahulu kita akan lihat mengenai definisi mitos. Daripada kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, mitos bermaksud cerita zaman dahulu yang dianggap benar, terutamanya yang mengandungi unsur-unsur konsep atau kepercayaan tentang sejarah awal kewujudan sesuatu suku bangsa atau kejadian-kejadian alam. Seterusnya, menurut tokoh Noriah Taslif 1986, mitos ialah tradisi agama Hindu. Raja-raja ialah dewa raja, iaitu raja adalah bayangan Tuhan. Konsep ini telah menyebabkan masyarakat membenarkan dan mempercayai hakikat kehebatan raja. Seterusnya, menurut Adam Ahmad 2016, semua masyarakat mempunyai mitos masing-masing, yang mana mitos mungkin bertujuan menerangkan asal-usul bangsa atau perkembangan institusi politik dan juga dibentuk untuk meraih keperluan psikologi, mengagung-agungkan seseorang wira yang dikhayakan. Next slide. Seterusnya ialah ciri-ciri mitos. Ciri-ciri yang pertama ialah mitos dipercayai benar-benar terjadi oleh masyarakat pendukungnya. Bagi masyarakat Melayu tradisional, iaitu masyarakat pada zaman lampau, mereka percaya bahawa sesuatu mitos itu benar-benar berlaku dan ia merupakan sistem kepercayaan mereka yang mengandungi banyak pantang larang yang harus dipatuhi dan tidak boleh dipersendakan. Sebagai contohnya, dalam mitos Bujang Senang, masyarakat Sarawak kebanyakannya tidak akan makan daging buaya. Seterusnya, mitos mengenai supahan ikan tapah dipercayai keturunan Pak Kaduk tidak dilarang untuk makan ikan tapah. Ciri-ciri yang kedua ialah biasanya memiliki latar belakang waktu dan tempat pada zaman lampau. Seperti yang kita tahu, cerita mitos ini merupakan naratif tradisional, iaitu sastra lisan yang disebarkan dari mulut ke mulut dan telah diwarisi sejak dari generasi ke generasi lagi. Ciri yang ketiga ialah masyarakat menganggap cerita yang terkandung di dalamnya sebagai suci dan teramat. Kerana cerita mitos ini adalah cerita tentang dewa-dewi dari kayangan dan dipercayai ada kaitan dengan unsur keagamaan, bersifat suci serta kudus. Banyak pantang larang dikenakan untuk dalam mematuhi cerita mitos ini kerana mereka percaya bahawa sekiranya mereka patuh dengan pantang larang itu akan mendapat banyak kebaikan, dan sekiranya mereka melanggar maka malapetaka akan menimpa. Ciri yang keempat ialah walaupun aneh tetapi sungguh bererti kepada masyarakat.
Hal ini kerana dalam mitos Bujang Senang, orang Sarawak percaya bahawa sekiranya mereka makan daging buaya dan ketika mereka pergi ke sungai, kemungkinan untuk mereka dimakan oleh buaya lain amatlah tinggi kerana buaya lain dapat merasakan bahawa kawan mereka telah dimakan. Ciri yang kelima ialah cerita yang sederhana yang terdiri pada beberapa motif dan plot yang mudah. Hal ini kerana cerita mitos kebanyakannya tidak begitu panjang dan melirik. Sekian sahaja daripada saya. Kita akan mendengar pembentangan mengenai sinopsis ringkas mengenai mitos Bujang Senang yang akan disampaikan oleh saudari Siti Nur Amirah. Okey, terima kasih Sila. Okey, saya akan membentangkan tentang sinopsis. Bujang Senang merupakan cerita mitos pada zaman dahulu di sebuah kawasan iaitu Sungai Batang Lumpur di Sarawak pada tahun 1980-an. Menurut mitos lama masyarakat Sarawak, buaya tersebut merupakan seorang pahlawan iban yang sangat hebat yang bernama Simalungun. Namun, si Simalungun ini telah disumpah menjadi buaya yang ganas. Si Simalungun ini dikatakan mempunyai kehebatan dalam mengayung atau disebut sebagai memotong kepala. Disebabkan kehebatannya, ramai musuh yang telah terkorban di tangannya. Si Simalungun ini dikatakan mempunyai ilmu kekebalan sehingga tidak lut ditetak oleh apa-apa pun. Oleh itu, si Simalungun ini menjadi pahlawan yang paling hebat dan terkenal kerana kekuatan yang dimilikinya. Oleh kerana kehebatan si Simalungun yang tiada tandingannya, ramai yang bersikap iri dan dengki terhadapnya. Musuh-musuh telah bersepakat untuk menculik isteri si Simalungun ini untuk mengetahui kelemahannya. Isterinya telah menjadi mangsa bagi membalas dendam pihak musuh. Disebabkan isterinya telah diculik, si Simalungun ini telah bersemuka dengan musuh untuk menyelamatkan isterinya. Namun demikian, isterinya telah dibunuh oleh pihak musuh dengan menombak sehingga mati. Si Simalungun yang melihat isterinya yang telah ditombak mengamuk dan pada ketika itulah pihak musuh mengetahui kelemahan Simalungun ini di mana kekebalannya akan hilang ketika ia berada di dalam air. Oleh itu, pihak musuh memerangkapnya untuk berada di dalam sungai lama dan di situlah berlakunya pertempuran dan menyebabkan si Simalungun ini mati. Mayatnya dan mayat isterinya telah dibiarkan tenggelam di Sungai Batang Lumpur. Next. Menurut mitos, mayat si Simalungun dan isterinya telah disumpah oleh dewa menjadi buaya yang besar dan serta mengganas dan menghantui keturunan pembunuh sebagai Bujang Senang ini berjaya dibunuh menggunakan pistol yang diisi oleh peluru seperti apa yang dicadangkan oleh seorang dukun. Bujang Senang ini mempunyai keistimewaannya yang tiada pada buaya lain, iaitu mempunyai belang di belakang tubuhnya. Seterusnya saya akan memberikan pembentangan kepada Nur Marina. Baik, Assalamualaikum. Tema bagi Bujang Senang ini adalah tentang keberanian dan kegigihan seorang lelaki ataupun suami demi menyelamatkan keluarganya oleh sebab perasaan cemburu dan iri hati orang lain. Si Simalungun seorang yang berani dan gigih dalam menyelamatkan isterinya yang telah diculik oleh musuhnya sendiri. Si Simalungun berusaha bermati-matian bagi menuntut bela kematian isterinya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Izzati untuk meneruskan. Terima kasih Saudari Marina. Saya akan menerangkan persoalan yang terkandung di dalam cerita mitos Bujang Senang.
Persoalan yang pertama, kasih sayang seorang suami kepada seorang isteri. Contohnya, si Malungun begitu sayang akan isterinya sehingga dia sanggup bertungkus lumus menyelamatkan isterinya yang diculik oleh musuh. Persoalan yang kedua, perasaan dendam seorang suami atas kematian isterinya. Contohnya, si Malungun bermati-matian melawan musuh dalam usahanya untuk menuntut bela kematian isterinya yang mati ditembak musuh. Persoalan yang ketiga, perasaan dendam yang membawa kepada pembunuhan. Contohnya, akibat perasaan dendam terhadap kehebatan si Malungun, pihak musuh sanggup mencolek isteri si Malungun dan membunuh kedua-duanya tanpa belas kasihan. Persoalan yang keempat, tanggungjawab dan keprihatinan masyarakat dalam melindungi masyarakat serta keluarga. Contohnya, rasa tanggungjawab dan prihatin dengan keselamatan keluarga serta masyarakat mendorong puluhan penduduk Iban dan polis memburu bujang senang. Seterusnya saya akan menerangkan watak dan perwatakan yang terkandung di dalam cerita mitos Bujang Senang. Watak yang pertama ialah Si Malungun. Si Malungun ialah seorang yang sangat hebat. Kehebatannya terselah pada zaman mengayau iaitu potong kepala dan ramai musuh menjadi korban di tangannya. Si Malungun juga seorang yang berani yang mana Si Malungun berani untuk bersemuka dengan pihak musuh untuk menyelamatkan isterinya. Si Malungun dikatakan buaya jelmaan yang disumpah oleh dewa. Watak yang kedua ialah watak Bujang Senang. Bujang Senang diiktiraf sebagai buaya raksasa, memiliki tanda belang putih di belakangnya, bersaiz 5.46 meter panjang dan lilitan perut 2.12 meter. Seterusnya saya ingin mempersilakan saudari Anis untuk meneruskan pembincangan. Baik, Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya minta maaf sebab tak dapat buka kamera. Baik, dalam cerita mitos ini terdapat 3 latar iaitu latar masyarakat, latar masa dan latar tempat. Latar masyarakat yang pertama adalah masyarakat tradisional yang mempunyai kepercayaan tersendiri terhadap cerita mitos pada zaman dahulu, di mana penduduk Iban menganggap peristiwa mistik melibatkan pahlawan Iban iaitu Si Malungun itu sendiri yang disumpah menjadi buaya raksasa adalah benar, walaupun cerita berkenaan masih disangsikan kesahihannya oleh golongan skeptikal. Latar masyarakat yang kedua adalah berkenaan masyarakat yang zalim melakukan kejahatan demi kepentingan diri sendiri. Atas asbab menyimpan dendam terhadap Si Malungun, musuh Si Malungun telah menculik isterinya lantas memaksa wanita terbabit untuk membocorkan rahsia kesaktian suaminya. Namun, nasib tidak menyebelahi Si Malungun apabila isterinya mati ditombak musuh setelah dibebaskan. Latar masyarakat yang terakhir adalah masyarakat yang bersungguh-sungguh dalam melakukan apa-apa jua tindakan. Hal ini dikatakan demikian kerana para penduduk beserta polis Sarawak mengadakan operasi selama 5 hari berturut-turut bagi mencari mayat penghulu bangan. Dan berbekalkan tekad dan kesungguhan, Bujang Senang berjaya ditangkap selepas 4 jam buruan dilakukan oleh puluhan penduduk Iban dan polis. Seterusnya adalah latar masa. Pertama, sekitar tahun 1940-an, Si Malungun menjadi igawan ngeri masyarakat Sarawak yang menetap sekitar Sungai Batang Lupar sejak tahun 1940-an kerana berjaya membaham kira-kira 14 orang penduduk Iban. Seterusnya berlaku pada tahun 1982. Bujang Senang mula mendapat perhatian apabila ia membaham penghulu bangan ketika sedang menangguk udang bersama abangnya Kedir. Dan latar masa ketiga adalah peristiwa kemuncak pada Mei 1992. Pada tahun itu, Bujang Senang dikatakan sebagai mengganas apabila Dayang anak bayang yang berumur 20 yang merupakan gadis Iban menjadi mangsa ke-14 buaya jelmaan tersebut. Seterusnya adalah latar tempat di mana cerita ini berlaku di sungai yang terdapat di negeri Sarawak. Mengikut kepercayaan orang Iban, Si Malungun iaitu Bujang Senang yang mengganas di Sungai Batang Lupar, Sarawak merupakan pahlawan Iban yang telah disumpah lalu menjadi haiwan jelmaan tersebut. Si Malungun yang dikenali sebagai Maharaja Buaya dipercayai berlegar di sekitar Sungai Batang Lupar sehingga seluruh Sungai Rejang. Setelah penghulu bangan dibaham oleh buaya raksasa itu, polis Sarawak melancarkan operasi buaya ganas di sungai-sungai besar seperti Batang Sadong, Samarahan, Lupar, Lai dan Saribas.
Sekian itu saja untuk bahagian latar. Kembali kepada saudari Masyam Sheila. Sekian, terima kasih. Asalnya sembilu dari buluh. Jika dianyam, jadikan tampian. Kami menyusun jarinya 10. Salah dan silap, mohonlah dimaafkan. Sekian saja daripada kumpulan kami. Kita akan teruskan dengan Kahut. Okey, kumpulan 4. Pilih kumpulan mana? Untuk jawab soalan. Kumpulan 4. Kenapa senyap? Rosyam Sheila, kenapa? Lain tak okey ke? Okey. Kalau boleh minta kumpulan 2 dan 3 untuk ni ya, jawab soalan Kahut nanti. Kumpulan 2 dah tadi, boleh pilih kumpulan lain. Kumpulan 2, kumpulan 3 dah pilih dah tadi. Ambil kumpulan lain ya. Kalau boleh kumpulan 11 dan 12. Pin untuk Kahut, saya telah letakkan di ruang komen, boleh join.
Okey, nampaknya dah ramai yang masuk. Kita akan start. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan mitos? Jawapannya cerita zaman dahulu yang dianggap benar dan kepercayaan kewujudan sesuatu bangsa. Ramai yang jawab salah ya. Soalan kedua, yang manakah antara di bawah bukan merupakan ciri-ciri mitos? Hanya yang fokus pada pembentangan tadi akan jawab betul. Jawapannya, tokoh cerita mitos biasanya seorang manusia. Soalan ketiga, yang manakah merupakan persoalan daripada mitos bujang senang? Jawapannya, perasaan dendam seorang suami atas kematian isterinya. Soalan kelima, kepahlawanan Simalungun terselah pada zaman mengayau. Apakah yang dimaksudkan dengan zaman mengayau? Zaman mengayau ialah zaman memenggal kepala. Next, nampaknya Daisy yang mengungguli cakap pertama. Soalan yang terakhir, Simalungun dan isterinya dibunuh dan dihanyutkan di Sungai Sekerang. Betul atau salah? Jawapannya salah. Simalungun dan isterinya dibunuh dan dihanyutkan di Sungai Batang Dupa. Tempat ketiga jatuh kepada Izzati. Tempat kedua Sehernai. Tempat pertama siapakah? Daisy. Tanya diucapkan. Boleh tahu Daisy tu daripada kumpulan mana? Kumpulan 8. Tanya kepada kumpulan 8. Tahniah. Sekian saja daripada kumpulan kami. Okay, terima kasih. Tahniah kumpulan 4. Sekarang ni ada lagi buaya. Ada lagi kepercayaan tentang buaya tersebut? Ada. Masih. Memang jumpa Masih buaya? ada. Memang ada buaya sebesar tu? Memang ada dekat kawasan Kuala pun ada. Ya? Ada. Ada gambar tu memang gambar macam buaya tu ke? Gambar dia macam orang? Buaya tu? Tak kan? Yang tak rasanya. Dia memang buaya. Dia memang buaya tapi dia jelmaan orang Oh, tu mitos sebab sepasang suami isteri Okey, terima kasih pembintangan yang menarik pagi ni. Tak ada soalan?
mestilah kalau tanya soalan memang tak ada. Kan? Baik, untuk kehadiran saya nak ulang sekali lagi. Kehadiran saya akan ikut berdasarkan kepada Google Form ya. Jadi jangan risaulah kalau kat dalam kamu punya My Guru tu ya. Itu tak terpakai, yang terpakai yang saya punya attendance ya. Nanti saya akan update berdasarkan bila Carol dah update kat saya akan update kat dalam tu nanti ya. Okey, sebab ada lagi yang tanya kat saya, dia kata dia attend kelas. Kalau dia attend, dia akan maklum apa yang saya dah bagi tahu sebab saya dah ulang banyak kali dah pasal kehadiran. Tapi still lagi WhatsApp saya tanya, kalau kamu dah isi Google Form tu jangan risau. Maksudnya adalah attendance kamu tu ya. Okey, link kehadiran tolong share dekat dalam Google WhatsApp komen, dalam komen. Okey, dah ada yang share. Okey, setakat tu sahaja hari ini. Terima kasih banyak. Jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okey, sama. Doktor. Baik. Terima kasih doktor. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih doktor. Okey, baik. Terima kasih doktor. Okey.